A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla, amma ba'd. Alhamdulillah, bertemu pada tengah hari ini dengan keizinan, kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kehadiran, kedatangan di dalam majlis ilmu pada tengah hari yang barakah ini akan diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengambil pengajian daripada kitab pengajian 40 hadis akhlak yang mulia. Dan hari ini kita menyambung pengajian hadis yang ke-41 di bawah tajuk rapi, kemas dan cantik. Ini masih ada hubung kait dengan hadis yang sebelum. Daripada ini merujuk kepada hadis yang ke-40 di bawah tajuk menjaga kesihatan dan kebersihan. Jadi dia masih lagi berkaitan dengan konsep kebersihan, kekemasan, kerapian di dalam ajaran Islam. Jadi Islam ni merupakan agama yang tidak boleh dipisahkan dengan image seperti rapi, kemas, bersih dan sebagainya. Bahkan Islam itu sendiri merupakan agama yang sangat-sangat menganjurkan kepada perkara-perkara yang dinyatakan tadi. Jadi artinya sebagai orang Islam kita perlulah meraihkan konsep yang sebegini. Kita mestilah menjadi orang Islam yang tampak bersih, tampak kemas dan tampak rapi, kerana ini merupakan image kepada umat Islam itu sendiri. Jadi sebagaimana biasa kita akan mengambil dahulu matan hadis yang ke-41. Maka pengarang kitab mendatangkan dua teks hadis. Yang pertama hadis riwayat Abu Daud, yang kedua hadis riwayat Muslim. Jadi kita akan ambil yang pertama dahulu, kemudian kita akan bacakan terjemahan daripada hadis, dan kita akan ambil hadis yang kedua dan terjemahan daripadanya. Jadi saya akan membacakan terlebih dahulu matan hadis yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ibnil Hanzaliyah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innakum qadimuna ala ikhwanikum fa aslihu rihalakum wa aslihu libasakum hatta takunu ka'annakum syammatun finnas fa innallaha la yuhibbul fuhsya wa la tafahhush, rawahu Abu Daud. Jadi itu matan hadis yang pertama. Kita ambil terjemahan ni daripada hadis yang pertama daripada Ibnu Al-Hanzaliyah radhiyallahu taala anhu. Jadi Ibnu Al-Hanzaliyah ni nama beliau yang sebenarnya adalah Sahal Ibnu Al-Hanzaliyah Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Jadi dalam konteks sahabat, jadi ada dua orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mempunyai nama yang hampir berdekatan. Jadi yang pertama adalah Ibnu Al-Hanzaliyah, yang kedua adalah Ibnu Hanzalah. Jadi dua ni kadang-kadang sering menjadi kekeliruan kepada kita di dalam membezakan siapakah Ibnu Al-Hanzaliyah dan juga Ibnu Hanzalah. Jadi di sini kita lihat wa an Ibni Al-Hanzaliyah. Al-Hanzaliyah ini merujuk kepada Sahal ibn ataupun bin Al-Hanzaliyah Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, salah seorang daripada sahabat Nabi SAW, daripada kalangan orang Ansar. Artinya beliau itu berasal daripada Madinah Al-Munawwarah, dan beliau ni banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW
dan beliau juga tidak silap ingatan saya wafat pada tahun 658 Masihi ya. Yang kedua yang biasa saya kata tadilah, kadang-kadang kita keliru antara Ibnu Al-Hanzaliyah dan Ibnu Hanzalah. Hanzalah ini Hanzaliyah. Ibnu Hanzalah itu merujuk kepada sahabat Nabi SAW yang bernama Abdullah Ibnu Hanzalah. Abdullah Ibnu Hanzalah, dia juga seorang sahabat daripada kalangan Ansar, nanti juga daripada sahabat Ahli Madinah ya. Ini juga terkenal lah dengan beberapa periwayatan hadis dan juga ya, antara sahabat yang tersohor, mana terkenal di kalangan para sahabat Nabi SAW. Dan jika tidak silap ingatan saya, beliau wafat pada tahun 638 Masihi, 638, arti 20 tahun ke belakang barulah meninggal sahabat yang bernama Sahal Ibnu Al-Hanzaliyah radhiyallahu taala anhu. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh sahabat yang bernama Ibnu Al-Hanzaliyah ataupun nama sebenarnya Sahal Ibn ataupun Ibnu Al-Hanzaliyah radhiyallahu taala anhu, dia anhu ya. Jadi beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jadi didengar kenyataan yang dikeluarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Innakum qadimuna ala ikhwanikum, sesungguhnya kamu wahai para sahabat akan datang menemui saudara-saudara kamu. Kalau kita lihat kepada asbabul wurud hadis, sebab hadis ini dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ianya diucapkan oleh Nabi untuk apa, sebagai kata-kata ucapan ataupun sebab apa, kata-kata alu-aluan mungkinlah ya, kepada para sahabat yang akan bermusafir meninggalkan negeri Madinah ya. Biasanya kalau ada rombongan yang nak dihantar, jadi akan adalah ya ketua kepada kumpulan yang akan diutus itu mengeluarkan, kita kata mengucapkan satu dua patah perkataan. Kita nak sebut apa, kata-kata aluan ke? Boleh lah kot ya. Tak kisahlah ya. Biasa kalau kata-kata aluan tu ya, dalam majlis ni nak sebut kata-kata apa. Jadi mana Nabi seolah-olah memberikan peringatan kepada rombongan sahabat yang diutus oleh Nabi SAW untuk keluar meninggalkan Madinah. Jadi mungkin ada urusan-urusan tertentu, jadi ada sekumpulan sahabat yang dihantar oleh Nabi, lalu Nabi menyebutkan kepada mereka tadi. Mana innakum di sini merujuk kepada sahabat yang akan bermusafir. Jadi kata Nabi, innakum qadimuna ala ikhwanikum, sesungguhnya kamu akan datang menemui saudara-saudara kamu. Mana kamu akan meninggalkan Madinah, kamu akan bermusafir ke sekian-sekian tempat. Ya, kamu akan pergi ke negeri baru, kamu akan pergi ke kota-kota yang baru. Ya, kamu akan pergi ke perkampungan-perkampungan yang baru, kamu akan ke tempat-tempat yang baru. Jadi orang tak kenal kamu ya, mungkin di luar sana orang tak tahu. Tak petah lagi kalau dalam konteks utusan Nabi SAW, mereka itu rombongan yang membawa image Islam ya, yang dibangunkan oleh Nabi SAW di kota Madinah. Jadi mungkinlah dengan kedatangan mereka para sahabat dari Madinah tadi, orang nak lihat juga ya, macam mana penampilan orang-orang Islam ni, siapa mereka ni, bagus sangat ke Islam tu, macam tu. Jadi Nabi pesan kepada delegasi yang diutus oleh Nabi SAW dengan beberapa pesanan, supaya apa? Supaya mereka atau orang-orang yang berada di tempat yang dikunjungi oleh rombongan para sahabat ini dapat melihat kebaikan Islam, kecantikan Islam daripada rombongan yang diutus oleh Nabi SAW. Dia belum dengar cerita tentang Islam lagi ya, belum tahu apa itu Islam. Tengok orang Islam pun dah ada tarikan ya. Ini penting ya, dalam dakwah ni ya, dia bukan semesti dengan perkataan, bukan semesti dengan apa kita kata pemberitahuan, maklumat dan sebagainya, tapi ya, dia panggil apa, first impression ya, ataupun apa ya, first impression lah. Nampak manusia ni macam tu tak ya, psikologinya begitu. Kita kan kalau nak makan sesuatu jenis makanan ya, sedap tu nombor dua. Yang pertama, mata kita kata sedap. Dia macam tu lah ya. Jadi kita baru ada semangat, semangat untuk menikmati makanan tersebut sebab mata dah kata sedap. Apa maksud mata kata sedap? Maknanya dari pandangan mata tu, mana dia punya apa, makanan panggil apa, dekorasi. Dia panggil apa tu kalau orang belajar ilmu kulineri tu, apa tu, last sekali tu dia touch up, dia panggil apa tu, apa, bukan plating tu, apa garnish. Last sekali presentation. Tu dia penting. Sedap tu nombor dua, kurang garam, kurang gula tu nanti. Tengok dulu presentation dia, persembahan itu.
Jadi Nabi SAW, saya cerita latar belakang hadis ini. Nabi keluarkan sebab Nabi nak hantar satu rombongan para sahabat meninggalkan Madinah. So image Madinah tu besar, ya. Madinah adalah sebuah negara Islam. Madinah ni diperintah oleh Islam. Orang-orang Madinah adalah orang-orang Islam. So mereka ni menjadi duta kepada Islam. Itu maksud Rasulullah. Innakum qadimuna ala ikhwanikum. Kamu ni yang akan keluar dari Madinah ni akan bertemu dengan saudara-saudara kamu di luar sana yang tak tahu tentang Islam. Saya kata tadi kan, so bila kamu sampai tu mereka tengok nanti mudah-mudahan lah. Tengok saja rombongan yang diutus oleh Nabi SAW, teringin mereka kepada Islam. Ni belum cerita Islam lagi, baru tengok orang Islam. Kita ni kadang-kadang yang menjadi masalah kepada Islam. Bukan Islam tak ada masalah. Yang menjadi masalah kepada Islam adalah dikarenakan perbuatan dan sikap orang-orang Islam. So yang orang marah tu Islam, ya. Padahal yang salah tu orang Islam. Pengotor, orang kata. Yang pengotor tu orang Islam. Islam tidak menganjurkan kekotoran. Selekeh lah. Inilah Islam. Yang selekeh tu orang Islam. Yang selekeh tu Mamat Islam ni. Si Mamat dengan Minah ni. Islam menganjurkan kerapian, kekemasan, kebersihan, kecantikan. Ini maksud Rasulullah. Jadi penting sebab ini dia komprehensif. Dia bukan dari satu sudut, bahkan dia meliputi. Dia bersepadu. Islam ni bersepadu. Jadi Nabi pesan dekat para sahabat yang akan berhijrah meninggalkan Madinah. Secara tak langsung, kamu duta-duta Islam. Orang di negeri sana tu, di tempat yang jauh, suku-suku Arab, di padang pasir, tinggal di lembah-lembah tertentu, tak tahu apa itu Islam. Jadi kamu bawa penampilan sebegini, gaya hidup yang belum gaya hidup, penampilan kamu dah mencerminkan inilah Islam. Nabi pesan dekat sahabat. Kemudian apa lanjutan kata Nabi SAW? Kerana kamu akan meninggalkan Madinah, bertemu dengan saudara-saudara kamu, menemui saudara-saudara kamu. Oleh itu kata Nabi, fa'aslihu rihalakum. Oleh itu kata Nabi SAW, perbaikilah kenderaan-kenderaan kamu. Nampak ini image ni. Padahal kenderaan di waktu tu unta aja, Toya unta tahu. Dia bukan Toyota, Toya unta. Kenderaan waktu tu kaltai, kenderaan waktu tu kuda. Tapi nak tunjuk image, fa'aslihu rihalakum. Pastikan kenderaan kamu tu sihat, kenderaan kamu tu cantik, cukup makan, sesuai ni kenderaan untuk perjalanan jauh. Bila sampai kat sana, orang sana, oh hebat orang Islam ni, kaya orang Madinah ni, maju mereka ni. Tengok kuda-kuda yang mereka tunggang. Macam tu, ini image Tapi kalau sampai kuda pun 4 kaki yang boleh pakai 3 kaki dia. Bukan kuda tu yang menanggung manusia yang kena heret kuda ni. Apa ni? Rombongan mana ni? Teruk lagi pada kita, kata mereka. Kita tak adalah jenis kuda-kuda sakit macam ni. Untuk kita sihat-sihat, kata mereka. Ini nak ajak kami kepada cara hidup mereka, nak ajak mereka kepada Islam yang mereka bawa katanya bagus. Tapi tengok, unta pun sakit, pakai koyok, unta dia bertampal kepala, demam. Jadi apa kata Nabi? Fa'aslihu rihalakum. Supaya mereka yang di sana tu nampak rombongan kamu orang Islam, ya Allah. Ataupun dalam kata lain, kata-kata kagum, takjub, hebat ni, rombongan mana ni? Nampak tak? Jadi hari ini saya rasa dalam konteks kejayaan dakwah ini juga, walaupun kita katakan dia sebagai aksesori dakwah lah, nilai tambah, tapi dia sangat memberi kesan. Hari ini kan banyak masjid orang Islam, surau orang Islam, rumah orang Islam, tandas orang Islam, pejabat orang Islam, kediaman orang Islam, bilik tidur orang Islam. Maksud saya tadi kena ada satu image yang menampakkan Islam tu bagus. Pada apalah nak kira sangat kan? Ya Rasulullah, unta je pun. Ya Rasulullah, kaldai je pun. Ya Rasulullah, kuda je pun. Janji sampai. Tak. Fa'aslihu rihalakum. Pastikan kenderaan bagus. Dia nak pergi ni unta-unta yang hebat-hebat lah. Mana unta-unta yang lasak untuk perjalanan jauh.
Mereka kat sana tu tak tahu Madinah. Madinah pun tak pernah tengok. Apa ada di Madinah? Madinah negara Islam. Islam tu apa? Islam ni agama bla 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 bla. Maju ke Islam? Saya ni cerita maju tak maju ni, maju mundur ni pun dia jadi pasaran pada Islam. Ya. Saya sebut ni ya. Tapi tak ada kaitan dengan PRN, jangan sebut ya. Disebut umum-umum. Dia ada nilai pasaran pada Islam. Ya, betul tak? Orang nak tengok orang Islam tu. Ya, katalah 2 orang lah datang memohon pekerjaan, maka pada sesi temu duga, satu muslim, satu non muslim. Ya, dia cakap tadi kan, dia nilai dia ada nilai. Kalau yang si muslim tu dalam sesi temu duga tu, Allah, angkat kaki pun tak larat. Ya, dengan serebeh tu serebeh ke serabai ke siapa pun teruknya. Ya, jadi manakala si non muslim tu pula, Allah, kemasnya, cantiknya, hebatnya. Satu hadis ini dulu satu hadis Nabi SAW sebut apa dalam konteks apa, dalam konteks rumah kediaman ya, mafhum hadis, bersihkan rumah kediaman kamu tu mafhum mana rumah kediaman orang Islam kena bersih, kena cantik, kena elok. Jangan jadikan rumah kediaman kamu seperti kediaman orang-orang Yahudi, Nabi sebut. Sebab orang Yahudi zaman Rasulullah di Madinah, rumah mereka tu, ni bukan cerita besar kecil, mewah tak mewah, cerita bersih tak bersih. Orang Yahudi di Madinah, rumah mereka ni cincai, kotor. Nabi pesan dekat sahabat, bersihkan rumah kediaman kamu. Jangan jadikan rumah kamu seperti rumah orang-orang Yahudi. Sebab orang Yahudi di Madinah ni dia duduk dengan sampah. Ya, sampah tak reti nak buang. Ya, habuk-habuk tak reti nak bersihkan. Mana rumah dia tu asal dia boleh masuk ke rumah. Padahal mungkin kalau kita kata kandang lembu kan, mungkin kita kata reban ayam. Tapi orang Yahudi asal dia boleh masuk, ada pintu, ada tingkap, rumah. Itu di Madinah waktu tu. Ya, orang Islam berbeza dengan orang Yahudi dari sudut kebersihan kediaman. Berbeza. Tapi itulah saya kata, masa berjalan, orang Islam meninggalkan nilai-nilai yang diajarkan oleh Nabi SAW. Ya, kita pula dah terbalik ikut. Kita pula jadi seperti mereka, mereka pula ambil nilai-nilai kita. Maaf, saya beberapa kali ke Palestin. Beberapa kali saya ke Palestin. Dan saya dah teroka habis seluruh Israel pun. Ya, habis kalau kata bandar-bandar tu, ni bukan isu saya nak bangkit apa-apa sentimen dalam konteks saya lah sebut. Ya, dari Tel Aviv sampai ke mana-mana bandar yang ada di negara Israel, saya alhamdulillah Allah izinkan saya sampai. Jadi kalau sampai kepada persempadanan tempat tinggal lah orang-orang Palestin dan juga orang-orang Yahudi, jadi dia ada kadang-kadang tu dia pisahkan oleh pagar, ada setengah-setengah tu tak dipisahkan oleh pagar tetapi dipisahkan oleh jalan lah. Dan kita ni, yalah saya kata tadi, saya balik pada hadis Nabi tadi, jangan kamu jadikan kediaman kamu sebagaimana kediaman orang-orang Yahudi. Yahudi kotor. Tapi apa yang terjadi pada hari ini, kita boleh bezakan mana kawasan kediaman Muslim, kawasan kediaman Yahudi dengan melihat kepada keadaan premis kediaman mereka dan jalan-jalan di kawasan tempat mereka tinggal. Boleh tahu ya, kalau yang jenis sampah keluar pada tong sampah sampah pun keluar pada tong sampah. Tong sampah ada, sampah tu keluar pada tong sampah, kotor ya, riuh, rendah, dindingnya berconteng. Ini kawasan Arab Palestin. Tapi kalau kemas, cantik, rapi, bersih, tersusun jalan, tong sampahnya bertutup, ni kawasan Israel. Maaf saya bukan nak condemn, saya nak cerita semasa ini. Semasa ni kita terbalik, kita ambil nilai mereka, mereka ambil nilai kita. Ni bukan hanya dalam konteks kebersihan, apa-apa pun, betul tak? Kerajinan, kreativiti, productivity, asal tu kita punya, betul tak ya? Tapi terbalik ikut, kita tinggalkan, dia orang ambil dan mereka dikenali dengan tu pula, padahal kita punya. Jadi kalau di sana tu kita tahu, tak payah tengok lah. Agak ustaz, agak ni kawasan penempatan
Kita ke mereka? Tak payah. Tahu dah ni kita. Sebab tahu. Kita tu nampak image kita. Image mereka, yalah, dengan majunya, tu dah cerita pembangunan. Tak apalah ustaz, tu dunia je pun. Jangan cakap. Ya, ada setengah orang kita kan, dia cakap tu, alah dunia, alah kita ni zuhud. Zuhud ke tak ada? Dua je. Dia zuhud atau tak ada. Kadang dia tak ada, alasan sebab dah tak ada, zuhud lah. Kalau ada belum tentu lagi tu. Sebab dia tak ada, dia zuhud. Isu bukan masalah dunia tak dunia. Nabi SAW ni cerita tentang dunia. Apa kata? Fa'aslihu rihalakum. Kamu yang akan berhijrah, yang akan bermusafir ni, pastikan kenderaan kamu bagus-bagus. Fa'aslihu, kenderaan kamu elok-elok, unta sihat-sihat. Unta kamu ni kalau sampai ke negeri tempat kamu pergi tu, nampak kuat. Sampai unta mereka pun kalah image. Ini jangan sebut ini dunia, tak apa, alah dunia, kita bukan nak rebut dunia, bukan kekal buat. Ini cerita tasawuf sangat ni, janganlah. Dan kita pun dalam konteks tasawuf bukan bermaksud mundur. Tasawuf bukan bermaksud kita ketinggalan. Tak, ni kena faham elok. Kitab Syairus Salikin ada disebut, guru kepada Syekh Abdul Samad Palibangi rahmatullah alaih, pengarang kitab Syairus Salikin. Ni kalau orang biasa mengaji kitab lama lah, kitab turas, kitab kuning. Ini semua ni ringkasan-ringkasan daripada Ihya Ulumuddin. Maka disebut oleh Syekh Abdul Samad Palibangi rahmatullah alaih tentang salah seorang guru dia. Dia kata guru dia ni, saya lupa nama guru. Guru dia ni, dia biasa sebut, banyak kali sebut nama guru dalam kitab tu. Guru dia ni, kalau orang tengok dia, orang jangkakan dia ni mesti menteri kabinet lah, macam tu. Maknanya pentadbir negara lah guru dia tu. Maka orang tengok guru dia, penampilannya, kediamannya, kenderaan guru dia tu, kata Syekh Abdul Samad Palibangi, orang tengok guru tu, orang tak kata ni tok guru, orang tak kata ni syekh, orang kata ni mesti khalifah, ni mesti amir, ni mesti gubernur. Kenapa? Kerana penampilannya. Ya Allah. Padahal dia seorang guru, dia seorang ahli sufi, syekh besar, ulama yang alim. Kau dalam bab sebut tentang anugerah Allah pada awliya, dia punya karamah. Tapi kalau orang tak kenal dia tu guru, orang kata dia ni ini baru menang pilihan raya, macam tu lah, YB ke macam tu. Orang tak tahu pun ni syekh, orang tak tahu ni ustaz. Mana nak cerita tentang apa? Tentang tasawuf, bukan bermaksud meninggalkan dunia. Hari ni dia mindset dia, minda dia tasawuf tu. Jadi pakai kopiah teh lalat. Dia pakai baju Melayu 5 butang kan? Butang 5 tu 5 lain. Ya Allah. Kalau 5 lain tu maknanya bukan butang dia lah, ataupun butang dia yang dah tak tahu di mana letak. Ni pengalaman lah dulu, ada seorang kawan-kawan sahabat-sahabat penceramah kita lah, lama waktu tu saya hadir sebagai pendengar lah. Kebetulan pula malah pakai jubah, sebab kita tak, bukan berkuliah, nak dengar kuliah pakai baju Melayu. Kita lah baju Melayu, ada butang 5 lah kan. Sahabat yang nak sampaikan kuliah tu, dia pakai baju Melayu juga. Beza saya dengan dia, baju Melayu dia tak ada butang. Bukan tak ada butang, lubang butang ada, dia tak pakai butang. Macam tu lah. Mana punya lekehnya ustaz ni. Jadi bila dia dah tak pakai butang, bayanglah kalau butang 5 tak ada butang, jadi apa collarnya tu. Kalau butang Johor saya okey lagi, baju Melayu apa, Teluk Belanga ke atas apa begitulah kan. Mana model Johor tu satu butang aja, kalau tak pakai butang pun okey lagi. Ini kalau butang 5 tak ada butang, apa jadi? Collar tu apa jadi? Tak terbuka. Ni dia tak kisah, saya tegur dia. Saya kata, Syekh, entah baju Melayu tak ada butang, apa hal? Ceramah ni bukan kuliah pengajian, ni ceramah. Ceramah tu mana ada munasabah tertentu lah. Tak apa, bukan masalah tak apa. Macam mana dia kata? Alamak, takkan Nabi macam tu sahabat kita kan? Bagi pinjam 2 butang, dah saya tinggal 3.
Saya bukan nak cerita tu, tapi itulah kadang-kadang. Sedangkan kata Syekh Abdul Samad Palembang, guru dia kalau tengok di Mesir, orang tak kata dia Syekh, orang kata dia menteri. Imam Malik Ibn Anas, Imam Malik mazhab Maliki, ya, pengasas mazhab Maliki, pengarang kitab Al-Muwatta. Dia ni mula mengajar di Masjid Nabi umur 23 tahun. Hafaz Quran, hafaz hadis banyak. Dia masyhur waktu kitab Muwatta sebab ada Sahih Bukhari Muslim, kitab rujukan hadis yang terbesar. Apa karakter dia? Setiap kali dia nak mengajar di Masjid Nabawi, yang dia ajar tu pula hadis-hadis Nabi SAW. Kata riwayat, dia takkan pergi duduk di tempat mengajar di dalam Masjid Nabawi kecuali dia akan elokkan ikatan sarban dia. Dia akan merapikan janggut dia. Dia akan memakai jubah yang terbaik. Dia akan mengenakan sepatu yang terbaik untuk sampai itu. Maksudnya dia akan berpenampilan dengan penampilan yang cukup kemas, meletakkan bau-bauan pada badan. Cantik dia. Barulah dia datang dan mengajar di Masjid Nabawi. Nampak? Siapa tu? Imam Malik Ibn Anas. Nabi SAW contoh terbaik. Ya, kata Anas Ibn Malik, tak pernah aku cium bau yang paling harum melainkan bau harum yang lebih harum dari kasturi yang ada pada tubuh Nabi SAW. Nabi mengenakan bau-bauan. Ya, ini saya kata tadi benar tak? Lepas tu Nabi tengok alah dunia je pun, tengok bukan dunia. Fa aslihu rihalakum. Sebelum kamu nak sampai negeri tu, kata Nabi, pastikan kenderaan kamu bagus. Image. Ya, maksud saya bukan masuk orang Islam mesti kaya, tak, tapi image bukan masuk, dia tak ada kaitan dengan kekayaan. Image ni dia maknanya etika diri, disiplin diri dalam konteks kerapian, kekemasan ni penting. Dan masa itu kata Nabi, apa, balik pada hadis, fa aslihu rihalakum wa aslihu, nampak, bukan hanya unta kamu kena bagus, wa aslihu libasakum, dan kata Nabi lagi, dan rapikanlah pakaian kamu. Ya, takut untanya segak cantik, tuan unta pula comot. Mana boleh kalah dengan unta kan? Ya, kereta asyik cuci je, polis cuci. Semalam cuci, malam tadi hujan, siang ni cuci lagi. Tapi tuan punya kereta tak cuci-cuci. Nampak ya? Rumah cantik, tuan punya rumah selekeh. Tak boleh. Kita mesti lebih tinggi makam daripada kenderaan dan yang lain selain daripada kita lah. Sebab tu kata Nabi, bukan setakat kenderaan kamu kena baik, wa aslihu libasakum, kamu kena rapikan, perbaiki, pakai elok-elok, pastikan kamu memakai pakaian-pakaian yang elok. Nampak? Sebab ini image. Orang negeri sana tu tunggu ni siapa sampai. Rombongan pada mana? Rombongan Madinah. Negara yang katanya ada Rasul tu ke? Ya. Ya, orang Madinah ni, mereka tu pengikut ajaran Rasul tersebut kan. Mereka tu kenalkan diri mereka sebagai Muslim kan. Ya. Mana mereka tu? Dia macam tu dia. Dia nak tengok tu ada kekaguman. Untuk pastikan mereka kagum dengan kamu, kata Nabi, aslihu libasakum, pakai elok. Ya, ini penting lah. Itu dalam konteks kenderaan satu kan. Bukan maksud saya kenderaan tu mesti baru. Kancil pun tak apa, tapi okey. Ya, kancil okey, zong, cantik kilat. Mercedes buka bonet depan, rosak. Kancil tayar 44 ada bunga. Mercedes mahal, harga RM100,000, tayar botak. Tak boleh. Ini bukan masalah harga dia, masalah keadaan dia. Dan kemudian bukan setakat kenderaan kamu kena bagus, wa aslihu libasakum, pakai elok. Penting tuan-tuan. Ya, apatah lagi tuan-tuan pegawai awam. Ya, masuk pegawai awam ni orang yang berhadapan dengan masyarakat, berhadapan dengan publik, dengan orang awam. Yang penting kan, dia masuk je. Tak pastilah di bangunan ni jabatan-jabatan apa yang berada di sini kan, yang pastinya perangkaan dah tentu ada dah. Bila masuk je berurusan dengan tuan-tuan, tengok aja pun dah. Tu dah tuan ya. Tengok aja pun dah nampak dah ini pegawai awam ni. Ya, tengok pun dah nampak. Ya, barulah sedap kan, baru orang ada rasa hormat. Ya, di mana pegawai dia? Pegawai mana yang saya nak rujuk ni tu? Mana dia tu?
Betul ke tu? Betul. Selera lah. Hutang baju Melayu 55 tak ada. Sebab kita ni kadang betul lah, kadang lepas tu sebenarnya taklah sampai perlu upah perunding image, tak payah. Ya, ini antara kerjaya yang boleh buat duit, kerjaya sebagai seorang perunding image lah. Boleh buat duit tau. Banyak ni ramai. Yang latar belakang mereka tu asalnya bukan di dalam bidang tersebut, tapi tengok boleh cek makan ni. Betul kan. Bukan setakat ni, hatta cara berjalan pun diolah, cara berjalan pun diajar, cara bercakap, betul tak? Kita penting macam tu. Maaf saya cakap ini ada kaitan dengan hadis. Apa kata Nabi? Wa aslihu libasakum. Bukan setakat kamu yang nak musafir tu kenderaan kena baik, pakaian pun kena elok. Maknanya orang Islam tu sentiasa dia elok, musafir baik, mukim baik. Apatah dalam konteks semasa tersebut kan, kita yang mewakili perkhidmatan awam ni ataupun mereka yang disebut sebagai pegawai-pegawai awam ni, lebih-lebih lagi ya. Tapi kalau kat kampung cakap meniaga mi goreng malam-malam tu okey lah kan. Meniaga burger dengan stall tu, itu pun tak boleh cincai-cincai sangat. Ada orang kata pengotor. Apa lagi kita ni kan. Sebab tu penting. Ni saya luahkan. Maaf lah ni bukan nak kaitan dengan siapa. Kadang-kadang kita pergi setengah-setengah jawatan kan, contoh tengok, ya Allah, kita pun yakin tak yakin. Kita pun kadang confuse, ni pengakuasa ke Samsung, dua salah satu. Ya, ada kadang-kadang bukan ada kadang watak tertentu tu dia bukan sebagai watak pengakuasa kan, nampak karakter tu macam Samsung. Kadang setengah-setengah pejawatan tu dia memerlukan kepada keintelektualan misalnya. Orang tengok tu tapi nampak macam tak berapa nak cerdik kadang macam tu. Ni imej dengan Islam ya. Imej dengan Islam. Saya tak nak sentuh banyak tu orang marah. Tapi ni yang terjadi. Ni yang berlaku. Ni tengah viral, tak tahulah. Mungkin tuan-tuan tengok kan kes seorang polis trafik, anggota polis trafik dia terajang satu motor. Tengah viral tu. Rakaman kan ada sekatan. Bukan sekatan lah, pemeriksaan kenderaan yang paling mereka cari motor lah kan. Ada satu mamat motor tu dia U-turn kan. Yang anggota polis trafik tu daripada bahagian tepi dia nampak dia terajang dia kan. Kan tergolek dog budak tu. Yang motor terbalik, budak tu pun tergolek lah. Kan sekarang ni cuba tengok tuan-tuan, netizen punya komen. Netizen, komentar netizen. Walaupun masing-masing ada hujah mereka masing-masing. Tapi dari sudut lebih besar, sebagai seorang penguatkuasa dalam konteks memakai pakaian rasmi penjawat awam, boleh ke terajang macam tu? Ada orang bagi solusi dalam, saya suka baca macam tu, tengok orang bagi solusi, dia kata kenapa tak diambil nombor pendaftaran motor tersebut dan buat tindakan susulan. Mana kalau dia lari tu buat macam mana? Takkan nak pergi lari kejar juga, takkan ambil pistol tembak dia pula. Ni ada kesalahan lalu lintas. Maknanya orang cadang yang lebih profesional ambil nombor dia. Apa nombornya? Tak apa, biarlah dia lari ke mana pun, pasti boleh jejak, pasti boleh kesan. Ini benda bagi saya penting. Sebab saya cakap ni, sebab saya berceramah di tempat tuan-tuan. Kalau ceramah masjid surau lain. Sebab lepas ni tuan-tuan masuk pejabat balik, besok datang pejabat balik, bertugas sampailah hari Jumaat, Sabtu rehat kan, tugas lagi sampailah pilihan raya nanti 12 Ogos. Apa kena mengenai pilihan raya pula Ini maksud saya, tuan-tuan berhadapan dengan orang ramai. Ini imej Islam. Pegawai tu apa agamanya? Muslim. Orang apa tu? Orang Islam lah. Macam tu cara dia cakap. Pegawai tu Muslim ke tu? Yalah, macam tu cara selekeh pakai. Macam tu contoh. Wa aslihu libasakum. Lepas tu Nabi SAW sepotong hadis sahih Ahmad, hadis Ahmad Abu Daud. Nabi tengok seorang lelaki di Madinah bajunya kotor. Dia bukan orang gila, bajunya kotor. Ini kita ni persepsi asal kotor gila, asal kotor gila. Tak, yang tak gila beramai kat bajunya kotor.
Apa kata Nabi pada lelaki yang pakai pakaian kotor tu? Kata Nabi, tidakkah dia mempunyai sesuatu untuk dia mencuci pakaiannya yang kotor itu? Kata Nabi. Hei, dia tak ada sabun ke kat rumah? Kenapa dia biar baju dia kotor macam tu? Dia tak ada sesuatu ke di rumah yang boleh digunakan untuk mencuci pakaian dia yang kotor tu? Kata Nabi. Kenapa keluar rumah pakai kotor? Ya, hati-hati ni. Nabi sentuh tu maksudnya teguran bukan untuk orang tu, untuk kita, umat Islam. Isunya di sini. Bahasa kata tadi, ini hadis ni bukan cerita kepada Ibnu Hanzaliyah atau sahabat yang ada kita. Nabi malah betul dengan dia, kotor baju ni, tak ada pencuci ke, kata Nabi? Tak ada sabun ke? Tak ada. Hadis lain Nabi pesan apa? Ada satu hadis lain kata Nabi, kita ni, badan kita ni, hak badan ni, mafhum hadis dia, perlu mandi sekurang-kurangnya sekali di dalam tempoh 7 hari. Itu hak badan. Sekurang-kurang seminggu sekali mesti mandi. Sekurang-kurang hak badan, hak dia. Mana jangan bagi badan kita kotor lebih seminggu tak mandi-mandi. Itu hak badan. Tu kalau musafir contoh ada dulu mesti cari sungai. Orang musafir dulu kan sebab nak mandi. Ya, ini hak dia 1 minggu paling minimal. Ya, ni saya tak cerita tentang hal-hal lain seperti darurat, tu bab lain lah. Dah kat hospital tak boleh mandi bersimen daripada kepala sampai kaki, mandi apa. Ini saya cerita umum dalam konteks biasa. Lebih daripada kekerapan tersebut, lebih afdal. Ya, saya mengaji fiqah kan, dalam bab taharah, walaupun kita bincang kadang orang sebut taharah dan fiqah ni mandi wajib je, mandi janabah bukan, mandi tu ada al-ghuslu, al-ghaslu, ghas dengan ghus. Satu mandi umum, satu mandi hadas. Mandi umum ni umum, mandilah. Ya, ada saya tanya kawan saya doktor, dia kata, saya tanya ada pantang ke mandi malam orang Melayu dia. Bau-bau kembang lah. Ya, jadi kata kawan saya doktor, mitos kata. Mana kata. Ya, cuma kalau dah musim sejuk janganlah mandi air sejuk, tu aja. Tapi adakah mandi malam itu menyebabkan mudarat pada kesihatan? Mitos, kata kawan saya. Boleh mandilah. Dan kalau rasa segar dengan sebab mandi, segar lagi, mandilah. Tapi kita kadang-kadang malu kan. Orang Melayu lebih dekat kampung. Ya, kita tak boleh tidur panas. Tengok jam dah pukul 11 nak mandi kan. Cakap pula apa mentua. Mandi, orang Melayu macam tu. Masuk mandi malam tu dikaitkan dengan sesuatu aktiviti. Aktiviti tu sihat. Ya, padahal apa salah dia? Ni kita pun punya panas badan, tak mandi lah. Sebab takut orang cakap nanti kan. Orang peli pula besok. Hai, malam tadi dengar mandi nampak? Kampung kan? Bunyi kalau air telaga. Ya, kalau mandi malam kat kampung tu mandi terkejut lah. Ya, fahamnya macam tu. Tak ada isu. Mandi. Kata Nabi sekurang-kurang 7 hari 1 kali. Ini penting ya. Maka Nabi sebut tentang itu. Sikit lagi saya ambil. Saya sempat ulas satu hadis. Akan datang panjang umur, kita ambil lagi hadis yang kedua. Hatta takunu ka'annakum syamatun finnas. Kamu kena ada kenderaan yang bagus, kamu berpenampilan dengan pakaian-pakaian yang bagus. Kamu tu nampak terselah penampilannya sehingga kamu seakan-akan tahi lalat tempat tumpuan pandangan di antara manusia. Aku nak kamu ni, kata Nabi, sampai ke negeri yang akan kamu bermusafir ni dengan kenderaan kamu yang cantik, kamu pakai pakaian yang elok. Aku nak kamu ni hatta takunu ka'annakum syammah finnas. Aku nak kamu ni waktu tu sampai ke sana kamu tu seolah-olah sebiji tahi lalat. Ia menjadi perhatian pandang manusia, betul tak? Batik lalat ni walaupun dia tak cantik mana pun tik lalat. Tik lalat mana cantiknya, tengok berarti apa cantik tik lalat, tapi menjadi tempat pandangan manusia. Kena-kena pula sampai orang boleh kira lah tik lalat. Saya kira kat muka dia tik lalat. Oh, cantik ustaz atas bibir kiri katanya. Punya besar muka dia tik lalat juga, dia tengok. Menarik perhatian tu maksudnya. Ka'annakum syammatun finnas. Aku nak kamu keluar hebat menuju ke negeri tersebut. Aku nak kamu ni dilihat hebat, kata Nabi. Seolah-olah kamu adalah sebiji tahi lalat yang menjadi pandangan manusia. Faham umumnya makna kamu ni terselah kecantikan, kebersihan, kekemasan, kerapian, kehebatan. Nak sebut ni orang tengok tahu ni mesti Muslim. Betul tak ya? Setengah-setengah negara macam tu lah. Nak tahu orang Muslim non-Muslim, dia
Berbeza setengah-setengah negara sampai hari ni kan. Kalau tengok yang jenis lekeh, mekeh ni, ini tahu ni bukan orang Islam, tengok dia lain. Ya, kita pun diajar masuk ke masjid begini ciri-cirinya. Ya, tengok nampak orang Islam setengah-setengah negara saya sebut sampai hari ni. Kita boleh nampak ni kalau bisa tak sentuh lah, sebab ni takut sangat 3R ni kan. Tapi nak sebut, kalau setengah-setengah tempat sebut orang Islam nampak lain. Kalau kita pernah pergi pengalaman pergi dengan negara tertentu yang non-Muslim, boleh tahu tu orang Islam. Ya, tengok tahu. Yang ni bukan. Kenapa bukan? Tak payah cakap lah. Ya, maknanya dia non-Muslim, Muslim ni nampak lain. Penampilan tu nampak lain, kekemasan nampak lain. Dia tu ini masuk Rasulullah. Kemudian kata Nabi, fa innallaha la yuhibbul fuhsya. Penutup, Allah Taala tidak suka kepada yang keji. Allah tak suka benda-benda yang keji, wala at-tafahush, dan juga sesuatu yang dijadikan bahan untuk dituduh sebagai keji. Mana Allah tak suka sesuatu perkara yang keji, dan Allah tak suka kamu orang Islam menjadi bahan ejekan orang kerana kekejian kamu. Jadi dengan sebab kamu tak bersih, unta kamu datang pun unta kamu pun separuh nak mati, kenderaan kamu pun tak hebat, sampai orang bercakap tentang kamu. At-tafahush, mana orang jadikan kamu bahan gelak, bahan sindir, bahan ejek. Kan image. Ya, orang Islam jangan sampai jadi tafahush, jadi bahan-bahan yang apa? Bahan-bahan disebabkan kejinya kamu, maka kamu digelakkan orang, disindir orang, diketawakan orang. Nampak? Ini kadang-kadang pun kita tengok Allah dulu. Sekarang saya tak tahulah. Ya, dulu kan kalau di mahkamah tu, untuk sesi perbicaraan kan, kalau kes-kes nak dahsyat ni, biasanya kalau turun daripada van ke lori bilik Maria, kopiah confirm atas kepala kan. Maksud saya tak tahulah betul ke dia lah bertaubat kan. Tapi wala tafahush, Allah tak suka kamu menjadi bahan ejekan kerana kekejian kamu. Bukan maksud dia mesti bangga sebab dia buat perkara salah, tidak. Tapi itu kan bukan ruang orang kata. Nampak ya? Orang Islam jangan buat sesuatu yang menyebabkan Islam diejek, tu maksudnya. Tafahush, kamu dihina, kamu tu orang Islam. Ya? Jangan sampailah dia kena buat betul-betul lah. Stesen bas buat betul-betul, cantik. Contoh-contoh ya, ni tak ada kaitan tau, ni contoh umum. Sungai mesti bersih. Ya, sebab saya sebutlah kan, ni umum ni, tuan-tuan boleh check. Saya bukan mengata mana-mana pihak. Ni penting kebersihan dan umat Islam. Dan tengok saya ya dalam laporan ya, usaha dibuat oleh Majlis Perbandaran Kota Baru, MPKB misalnya. Ni bukan nak ni ya, tapi contoh ya. Ni laporan ada dalam ya, mereka berusaha keras nak memastikan ya kota tersebut, bandar air tersebut. Tapi yalah, mentaliti. Nak ubah mentaliti bukan senang. Faham ya? Dah habis banyak duit, penguatkuasaan macam-macam. Ya, undang-undang dah dikuat kuasa, undang-undang kecil dan sebagainya. Tapi yalah, sungai juga dia buang sampah, longkang juga dia buang lebihan makanan. Ini saya bagi contoh, Pak. Ini cerita laporan maaf ya. Saya bukan sebut mana-mana ni, tapi laporan disebut dalam laporan. Ya, sampai pihak ya yang berkaitan pun, mana pihak pentadbir pun ya itu saya kata, saya cerita sebab majoriti orang Islam tu je. Maaf ya, faham ya. Saya bukan sentuh mana ya. Kalau saya nak banding negeri-negeri lain yang tidak seramai orang Islam di sana berbanding di negeri lain, saya sebut image itu. Dia saya nak betul-betul ini kena dituju ke arah tu. Ya, makanan memang sedap lah, no comment lah kan. Ya, kecantikan rupa paras okey, tapi okey lah bagi saya. Bukan tu sekarang sensitif pula, malah ni tarikh dah dekat ni pun kacau juga. Ya, jadi konsep saya kata orang Islam lah, sinilah tuan-tuan ni bangunan ni. Ni bangunan kita ni. Ini kaki tangan saya ingat majoriti Muslim ni. Betul tak ya? Saya rasa saya tak pastilah. Tapi mana saya rasa lah daripada ni sampai ke atas ni rasanya ada, tapi mungkin tak ramai ya. Ya kita lah yang jangan sampai menjadi tafahush, menjadi bahan kekejian, bahan gelak sindir orang lain disebabkan kekejian kamu. Jadi akhlak, penampilan, profesionalisme ya, apalagi sebut tadi tuan-tuan pegawai awam ya, mana ini semua ni menjadi image kepada Islam. Jadi benda-benda beginilah ya
yang boleh kita ambil pengajarannya daripada hadis yang pertama, yang Nabi menitik beratkan walaupun hanya untuk rombongan musafir. Bayang, itu yang musafir tu dengan membawa imej duta Islam. Apalagi kita yang memang ya berada di sini, bekerja di sini, ya, gaya hidup kita di sini, rutin harian ini, maka inilah yang perlu kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pokok pangkal di sini perbincangan tentang kerapian, kekemasan, kecantikan dan kebersihan, termasuklah sikap-sikap baik, ya, berbagai lagi lah karakter-karakter positif. Ini semua akan menjadi apalah pelengkap kepada kesyumulan Islam itu sendiri. Maka saya rasa cukup sekadar itu. Ya, insya-Allah kuliah akan datang kita akan sambung hadis yang kedua. Ya, akan kita bacakan nanti hadis sahih Muslim. Dan saya mohon maaf ya jika ada kata-kata yang kasar dengan perasaan, tapi niat saya lillahi taala ya untuk memastikan kita lah, termasuk saya juga, orang-orang Islam yang merupakan majoriti ya rakyat di negara Malaysia yang kita cintai ini, menjadi contoh tauladan ya kepada orang-orang yang bukan Islam nombor satu, dan juga kepada umat Islam seluruhnya. Ini harapan kita lah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Tutup majlis membaca tasbih kafarah. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Taqabbalallahu minkum.